Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan, saya akan terangkan tentang bab 4, tajuk percukaian. Okey, tajuk ni adalah tajuk baru dalam KSSM. Sebelum ni untuk silibus KBSM tak ada tajuk percukaian. Sama dengan tajuk bab 3. So dalam tajuk percukaian, saya bahagikan kepada 4 bahagian. Kita akan belajar yang pertama, percukaian. Apa dia tujuan percukaian? Yang kedua, apa dia jenis-jenis cukai yang ada? Yang ketiga, pengiraan pelbagai jenis cukai. Kita akan tengok setiap jenis cukai macam mana kita nak kira. Okey, yang keempat, soalan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan cukai. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada 2 bahagian dahulu. Bahagian pertama dan yang kedua. Kalau ada masa, kita masuk sedikit dekat bahagian pengiraan cukai pendapatan. Okay, kita tengok, kita pergi kepada bahagian yang pertama dahulu. Okay, bahagian yang pertama adalah tujuan percukaian. Okay, standard pembelajaran 41.1. Pada buku teks awak boleh rujuk pada muka surat 96. Okay, apa dia? Okay, sebelum kita pergi tujuan percukaian, kita nak tahu dulu apa dia tujuan kita belajar tentang konsep percukaian. Kenapa dalam silibus KSSM ni dimasukkan tajuk percukaian? Okay, antaranya adalah yang pertama, memberi pendedahan kepada sistem percukaian negara. So awak tahu apa dia sistem percukaian negara kita. So bila awak tahu, awak boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Seterusnya, menjadi rakyat yang bertanggungjawab, mengetahui hak individu dalam sistem percukaian mengikut akta yang ditetapkan. Dan yang terakhir, pengiraan asas dan istilah-istilah penting bagi cukai-cukai yang terlibat. So awak tahu macam mana nak mengira apa istilah-istilah penting. Jadi bila kenapa kita okey, kenapa kita apa dia tujuan percukaian? Okey, so percukaian tu ialah satu proses hasil wang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan. Misalnya pendidikan, kesihatan, keselamatan dan kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Maksudnya percukaian ni kita akan satu proses kita kumpulkan duit. Kita ambil duit daripada individu. Individu tu maksudnya kita lah. Individu ataupun syarikat. Individu ni dia ada peringkat umum. Bila awak bekerja, awak perlu keluarkan cukai bila cukup syarat. Okey, kalau syarikat yang melakukan bisnes lah. Tak kisah syarikat tu besar ke kecil. Okey. Dan akhirnya dia akan pergi kepada demi kesejahteraan semua rakyat. Kita tengok. Okey, tengok. Kita ada individu dan juga syarikat. Okey, duit. Individu dan syarikat tadi, rakyat akan membayar pelbagai jenis cukai. Okey, bayar kepada siapa? Kita akan bayar kepada kerajaan. Okey, kepada kerajaan, di mana kerajaan ada satu badan ataupun untuk menguruskan kutipan dan juga agihan. So tadi duit rakyat tadi kerajaan akan kumpul dan kita akan agihkan kepada apa? Okey, kepada pendidikan. Okey, kepada sektor keselamatan, kepada bahagian kesihatan, pengangkutan, kebajikan dan lain-lain. Dan duit tadi apabila telah diagihkan kepada bahagian-bahagian ini, yang akhirnya akan dikembalikan semula kepada rakyat. Dan seterusnya akan meningkatkan pelaburan sama ada pelaburan tempatan ataupun pelaburan asing. Pengagihan cukai ini tertakluk kepada akta-akta yang diluluskan dalam parlimen. Dan akta ini boleh berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada
kerajaan lah. Okey. Okey, kita bahagikan kepada 4 tujuan percukaian. Okey, tujuan yang pertama adalah untuk sumber pendapatan kerajaan. Okey, mentadbir urus negara, membiayai projek pembangunan negara, mengagihkan semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. So kita kutip cukai, kita nak bagi kepada sumber pendapatan. Daripada duit tadi yang rakyat bayar, ya, kita nak uruskan pembangunan negara. Yang kedua, sumber pendapatan, yang kedua itu adalah cikgu silap tu nombor 2 tu. Nombor 2 tu adalah alat pelaksanaan polisi kerajaan. Ini Ini adalah alat pelaksanaan polisi kerajaan. Okey, cikgu silap buat slide ni. Okey. So apa dia alat pelaksanaan polisi kerajaan? Okey, supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. So kita ada masyarakat penyayang. So macam mana cakap penyayang ni? Okey, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa. Jadi kalau mana-mana individu, okey, dia keluarkan duit, dia biayai perawatan ibu dia atau bapa dia yang sakit, dia boleh claim. Dia boleh buat pelepasan cukai dekat situ supaya kita boleh mewujudkan masyarakat yang penyayang. Yang kedua, cukai keuntungan harta tanah. Kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan tanah yang keterlaluan. Jadi sebab tu kita kutip cukai. Okay, tujuan yang ketiga adalah kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Cukai dikenakan kepada sesetengah barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembeliannya atau mengurangkan penggunaan perkhidmatan. Contoh, rokok, arak, perjudian. Okay, kalau awak tengok tahu rokok kita ada harga tu kan. Okay, kerajaan kontrol harga tu. So kalau kita naikkan nilai harga tu sebab kita nak bagi mengurangkan pembelian dia. Supaya tapi tidak semualah, ada sesetengah lah. Okay. Yang keempat, sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai adalah alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Contohnya pada pandemik COVID-19 sekarang, okey, siapa individu, mana-mana individu yang membuat taksiran cukai, okey, dia boleh mendapat pelepasan cukai tertentu bagi mengurangkan beban rakyat. Jadi kat sini kerajaan digunakan cukai ni supaya kita boleh menstabilkan ekonomi. So tak adalah kita suruh dia bayar juga, kita ada bagi pelepasan supaya rakyat kurang bebanan. Okey, ke manakah hasil cukai digunakan? Tadi kita dah tengok tujuan, so kita tengok ke mana hasil cukai digunakan. Yang pertama tadi ke pendidikan, kemudian kesihatan, kebajikan, infrastruktur dan kemudahan awam. Yang awak tengok ada apa? Monorail, ERS, semua tu infrastruktur lah. So dia mana kerajaan boleh bina infrastruktur yang baik tu daripada cukai tadilah. Okay, keselamatan dan pertahanan negara, pertanian dan perindustrian dan juga pembangunan negara. Okey, sebab itulah penting sebagai rakyat kita perlu bayar cukai lah. Okey, so kita pergi pada bahagian yang kedua iaitu jenis-jenis cukai. So kita akan belajar yang pertama, okey. Cukai yang pertama adalah cukai pendapatan. Okay, apa dia cukai pendapatan? Cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Okay, individu bila awak bekerja nanti, okay, awak perlu keluarkan cukai pendapatan. Okay. Ataupun syarikat ataupun mana-mana kalau awak buat bisnes pun awak perlu keluarkan cukai pendapatan juga. Okay, yang kedua, cukai jalan. Okay, cukai jalan adalah cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan. Termasuklah motosikal dan kereta. Kalau awak ada motor, awak nak buat cukai jalan kan, road tax tu kan. So yang itulah nama cukai jalan. Okay. Yang ketiga, cukai pintu.
cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah. Contohnya rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial, tanah kosong. Tanah pun kena cukai pintu. Cukai yang keempat adalah cukai tanah. Cukai tanah ini dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan juga tanah bangunan. Dan satu lagi cukai yang kita akan belajar adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Dalam cukai ini, yang pertama cukai jualan dikenakan sekali terhadap barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau penginputan. Cukai jualan yang SST tu. Cukai perkhidmatan dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai. Contohnya hotel, insurans takaful, penyediaan makanan, telekomunikasi, kad kredit dan juga lain-lain lah. So kalau awak pergi pergi hotel, tidur hotel, awak akan dikenakan cukai perkhidmatan. So itu adalah cukai perkhidmatan. Kita pergi kepada yang pertama, cukai pendapatan. Kalau saya laju bagi tahu dah slowkan sikit. Kalau awak diam je saya go on je lah. So kita tengok yang pertama cukai pendapatan, ataupun nama lain kita panggil income tax. Itu nama biasalah, income tax. So dia adalah cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seorang individu bergaji atau sebuah syarikat beroperasi di Malaysia. Siapa yang akan mengutip income tax ni? Iaitu LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Ini adalah orang atau badan ataupun pihak yang mengutip income tax tadi. Jadi individu yang bergaji atau dan syarikat yang memperoleh keuntungan perlu mendaftar sebagai pembayar cukai. Nak bayar income tax tu kena daftar dulu. Bila dah daftar, kita akan bayar. Kita akan daftar kepada LHDN dan taksiran akan dibuat. Mentaksir pendapatan setahun. Kita akan bayar income tax ni untuk pendapatan kita dalam tempoh setahun. Kita tak kira bulanan, kita akan kira setahun. Bayar cukai berdasarkan taksiran yang dibuat. Taksiran ni kita akan buat secara, kita panggil sistem taksiran sendiri. Iaitu pembayar cukai perlu taksir sendiri, simpan rekod dan bayar cukai mengikut amount tertentu. Saya bagi contoh, saya bekerja. So saya bekerja, saya akan mendaftar sebagai pembayar cukai. Saya akan daftar di LHDN. So bila cukup untuk saya buat pentaksiran tu, saya sendiri yang perlu membuat pentaksiran. Bukannya, maksudnya kita kena declare berapa banyak pendapatan yang kita ada. Yang pertama, kita akan melapor. Sebab tu dia kata sistem taksiran sendiri, kita yang kena declare. Declare tu maksud kita yang kena memberi laporan berapa banyak pendapatan yang kita ada. Dan daripada yang kita laporkan tadi, kita akan boleh mendapat pengecualian, potongan, pelepasan dan juga rebate. Kita akan ada dua cara, sama ada kita isi secara manual melalui borang nyata cukai pendapatan BNCP di LHDN, ataupun isi borang ni secara atas talian melalui Easy Hasil. So kita akan hantar. Taksiran yang kita buat adalah bagi taksiran tahun sebelumnya. Contohnya pada tahun 2020 saya buat taksiran pendapatan, cukai pendapatan saya adalah untuk tahun 2019. Jadi kalau untuk tahun ni kan, saya punya tahun ni, tahun 2021 saya telah membuat taksiran cukai pendapatan untuk tahun 2020. So perlu diingat, tidak boleh lewat daripada tarikh pembayaran cukai. Kalau kita lambat buat taksiran dan juga bayar cukai, kita boleh dikenakan penalti ataupun denda. Ada dua tarikh yang berbeza. Yang pertama 30 April. 30 April adalah untuk individu yang tidak menjalankan perniagaan.
Maksudnya saya lah orang yang makan gaji lah. Atau tak kira kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, okey, individu. Okey. Dia akan gunakan borang BE. Itu untuk individu tidak menjalankan perniagaan. Okey. Tarikh yang kedua adalah 30 Jun. 30 Jun adalah untuk individu yang menjalankan perniagaan. Dia buat bisnes, syarikat ke, individu ke, okey, dia akan hantar borang B. So tadi dia dah lapor, okey, dah laporkan semua pendapatan dia, pengecualian semua potongan tu. Okey, kita akan simpan rekod. Kita perlu simpan dokumen resit asal borang yang kita hantar tadi, disimpan selama 7 tahun. Okey, bila kita buat claim, okey, kita buat taksiran tadi, kita bayar tadi, okey, kita kata kita declare semua sekali. Resit-resit yang kita bukti yang kita bayar tadi, kata contoh tadi kan, potongan rawatan ibu bapa tadi, kita kena ada resit, kena simpan. Okay, dan simpanan ni perlu disimpan selama 7 tahun. Sebab kalau tiba-tiba LHDN minta, kita ada. Kalau tak ada tu akan jadi satu masalah. Okay, yang ketiga, kita perlu bayar cukai bila kita dah lapor, kita ada rekod simpanan tadi, kita akan bayar cukai. Okay, bayaran ni dia boleh dibuat secara sekaligus. Maksudnya kalau kita perlu bayar RM1,000 kepada LHDN, kita bayar RM1,000. Okay, tak kisahlah cara mana, maksud sekaligus. Ataupun kita boleh buat potongan cukai bulanan, okay, melalui slip gaji. Kita potong bulan-bulan. Katakan RM1,000 tadi kan, setahun. Lepas kita bagi dengan 12 lah. Satu bulan berapa yang kita perlu bayar. Okay, dipanggil PCB. Okay. Apa dia kesan pengelakan cukai pendapatan? Maknanya dia ngelak, dia tak nak bayar cukai ni. So yang pertama, kita tengok kesalahan dia tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Okey, hukumannya boleh didenda RM200 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Okay, hukuman ni tertakluk di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 untuk Akta 53 Seksyen 11-2. Kesalahan kedua, tidak melaporkan pendapatan sebenar dalam BNCP. Maksudnya dia tak bagi tahu berapa pendapatan dia yang sebenar. Mungkin tak cukup lah yang dia maklumkan. So dia boleh dikenakan denda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 20% atas cukai terkurang lapor. Dia bayar, dia isi hasil tu tapi tak cukup. Okay. So dia boleh hukuman ni di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53, Seksyen 113-1-A. Yang ketiga, memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. Yang maksudnya dia tipu. Sama ada tanggung dia pun cukai atau cukai orang lain lah. Okay, jadi boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 20% atas cukai terkurang lapor. Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53, Seksyen 113-1-B. Okay, yang keempat, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Memang dia tak nak. Memang dia tahu dia perlu buat income tax tu tapi dia mengelak. Dengan sengaja, tanpa sebab lah, dan juga dia membantu membantu orang lain, okay, mengelak cukai. Hukuman dia boleh didenda RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Okay, akta ini, hukuman ini di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53 Seksyen 114-1. Semua akta-akta ini tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Okey, kita tengok cukai yang kedua iaitu cukai jalan. Road tax. Dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. So, siapa yang akan mengutip? Pihak yang mengutip adalah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Pemilik perlu membayar cukai jalan sebelum tamat tempoh cukai jalan. Tarikh tersebut adalah tercatat pada lesen kenderaan motor LKM. Wajib dipamerkan pada kenderaan.
Okey, wajib dipamerkan. Kalau motosikal kena bawa lah. Okey. Okay, apa yang akan berlaku sekiranya road tax tadi tamat tempoh lebih dari setahun. Sepatutnya kita kena renew kan, tapi ini dah lebih daripada setahun tak renew juga, dah expired dah. So apa yang akan berlaku? Yang pertama, bila kita nak sebelum kita boleh menyambung kita punya lesen tadi, okay, kita kena hantar ke Puspakom untuk dibuat pemeriksaan. Sebab bila kita tak renew dalam tempoh lebih setahun, maksudnya mungkin kenderaan tadi sebenarnya dah tak digunakan mungkin 2 tahun, 3 tahun sebelum tu. Mungkin dalam tempoh yang lama. So dia nak tengok, Puspakom akan tengok adakah kereta ni ataupun kenderaan tadi sesuai tak digunakan jalan raya. Masih boleh ataupun dah rosak. Okay. Jadi bila Puspakom dah clear, dia kata okey kenderaan ni masih boleh digunakan. Jadi pemilik kenderaan tadi dia akan kena bayarlah renew road tax seperti biasa, bayar kepada JPJ. Dan bila dapat road tax semula, bolehlah digunakan semula. Okey, tiada cukai jalan. Okay, kalau tiada cukai jalan langsung tidak dibenarkan berada di atas jalan raya. Jadi maksud dia kalau tak renew pun kena saman kan. Okey, tak ada lagi lah. Jadi kalau expired kita kena renew. Okey, antara kesalahan yang boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 itu menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah. Sebab itulah kena saman. Di bawah Akta Perundangan, Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 33 Seksyen 23/1. Dan akta ini tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Kalau berkaitan dengan hukuman, hukuman atau kesalahan, kita memang ada nilai hukuman yang dikenakan, denda tadi, dan juga dia ada akta perundangan. Kena tahu. Okey, cukai yang ketiga adalah cukai pintu atau nama lain kita panggil cukai taksiran. Okey, cukai taksiran. Siapa yang pihak yang mengutip adalah pihak berkuasa tempatan PBT, iaitu Majlis Perbandaran, Majlis Daerah. Kalau kita di wilayah, kita panggil. Kalau di wilayah, kita PBT adalah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKN. Kalau di negeri Selangor, dia ada banyak Majlis Perbandaran kan, Majlis Daerah. Tu ada Majlis Bandaraya Shah Alam. So setiap negeri, untuk cukai pintu, kita perlu bayar kepada pihak berkuasa tempatan. Maksudnya kalau kita duduk dekat Selangor kita kena bayar di Selangor lah. Kalau kita di Kedah, kita kena bayar dekat PBT Kedah lah. Okay? Dia bukannya kita bayar satu tempat macam LHDN tadi. Okay. So apa dia tujuan kutipan cukai pintu? Yang pertama, untuk membiayai kos penyelenggaraan. Yang dua, membina kemudahan awam. Ketiga, pembersihan. Keempat, pengurusan sampah. Okey, kita lihat apa dia kesalahan. Okey, sekiranya tidak membayar cukai pintu. Yang pertama kesalahan dia, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Maksudnya ada tunggakan. Jadi hukuman yang boleh dikenakan adalah yang pertama, notis dalam borang E akan dikeluarkan. Okay, kesalahan yang kedua, dia masih lagi gagal menjalankan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan tadi, dia boleh dikenakan waran tahanan. Dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Waran tahanan ni adalah surat kuasa yang membolehkan PBT menyita barang-barang yang ada dalam bangunan melalui pendaftaran Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151. Dan akta ini, hukuman ni tertakluk kepada Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171, Seksyen 147 dan 148. Dan juga akta ini tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Okey.
Sebelum saya teruskan, ada soalan sikit nak tanya. Sebab saya je bercakap dari tadi kan. Apa dia tujuan percukaian? Ada orang tak ni? Siapa boleh beritahu apa dia tujuan percukaian? Okey, Nurin. Proses hasil dalam bentuk wang yang dikumpul Okey, betul. daripada individu atau Ha. syarikat. Okey, betul. Alright, okey. Next soalan. Okey, kita ada berapa jenis cukai? Ada 5 kan? Okey, nyatakan apa dia 5 tadi tu. Siapa nak jawab? Seorang satu. Yang pertama cukai? Cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan. Lagi? Cukai pintu. Cukai pintu lagi? Cukai pintu. Cukai pintu, okey dah. Cukai pintu lagi? Cukai pendapatan, cukai pintu. Tadi ada, saya dah terangkan, cuma saya tak terangkan detail lagi. Lagi, cukai apa tadi? Cukai jalan. Okey, cukai jalan. Lagi 2? Cukai tanah. Cukai tanah. tanah. Satu lagi yang terakhir? Cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, ingatkan tidur tadi kan? Saja nak test. Okey, so kita sambung Sekejap. Betul dah, okey. So kita pergi yang ke berapa ni? Okey, yang ketiga dah kan? Okey, cukai tanah. Okey, siapakah pihak yang akan mengutip cukai tanah? Pihak yang akan mengutip adalah pejabat tanah dan galian. Yang kita panggil PTG. Yang ini pihak berkuasa negeri. Ini sama macam cukai pintu ni. Okey, sama macam cukai pintu, kita akan bayar di setiap negeri. Okey, jadi cukai tanah pun sama. Tapi dia tak panggil lah tadi tu PBT. Okey, dia kena bayar pada PTG, Pejabat Tanah dan Galian. Okey, cukai ini ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Okey, cukai tanah yang ini bagi kalau cukai tanah bagi rumah yang di atas tanah. Maksud dia rumah landed. Banglo, rumah teres, okey. Bukan rumah yang personal. Okey. Kalau rumah teres pun rumah teres tak termasuk kat sini. Tak termasuk bawah cukai tanah dipanggil. Okey, kalau rumah teres, rumah apartmen, rumah kondo, okey, yang berkongsi fasiliti, kita panggil cukai petak. Okey. So cukai petak ni cukai yang dikenakan kepada hak milik strata ataupun pansapuri kondo untuk menggantikan cukai tanah. Tapi sebenarnya dia adalah perkara yang samalah, cuma nama. Okey, istilah tu dia lain. Istilah saja lain tapi benda yang sama. Okey, cukai petak. Okey, kita tengok kesalahan. Okey, yang pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Patut dibayar Januari tapi tak bayar. So dia boleh dikenakan notis tuntutan dalam borang 6A yang akan dikeluarkan tertaluk kepada Akta Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 97. Okay, salah yang kedua, masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan. Tadi dah dapat notis, masih lagi tak bayar. So tanah boleh dirampas atau dilucut hak. Okay, tertaluk pada perundangan Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 100. Dan akta ini tertaluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Okey, kita tengok apa di cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, cukai ini mula dikuatkuasakan pada 1 September 2018 yang kita panggil SST. Di mana dia adalah menggantikan GST 6%. Pihak yang akan mengutip adalah Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Pihak kastam. So dalam ni kita ada dua, iaitu yang pertama kita tengok dulu cukai jualan. Dikenakan sekali terhadap barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Kerajaan akan mengutip cukai pada peringkat pengeluar atau pengimportan. So daripada pengeluar tadi, pemborong,
peruncit pengguna. Elemen cukai jualan termasuk dalam harga yang dibayar oleh pengguna. So pengguna tadi kerajaan dah kutip dah, okay, SST tu daripada peringkat yang awal tadi. Okay, jadi bila kita bayar tadi, kita bayar tu dah termasuk dengan harga cukai jualan. Okay, cukai perkhidmatan dikenakan sekali terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai. Seperti guna kad kredit, telekomunikasi, hotel, insurans, takaful dan juga penyediaan makanan dan minuman. Okey, siapakah yang layak untuk mendaftar di bawah Akta Cukai Jalan 2018? Okey, kita tengok pertama, nilai jualan barangan bercukai lebih daripada 500,000 dalam tempoh setahun. Yang kedua, nilai perkhidmatan bercukai melebihi nilai ambang iaitu lebih daripada 500,000 setahun. Dan nilai perkhidmatan bercukai melebihi nilai ambang lebih daripada 100,500,000 setahun. Bagaimanakah cukai ini dikutip? Macam mana cukai jualan dan cukai perkhidmatan dikutip? Pihak pembekal perkhidmatan bertanggungjawab mengutip cukai dari pelanggan bagi pihak kerajaan. Cukai perkhidmatan yang dikutip tadi akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh masa tertentu. Yang kutip tadi siapa? Kita pergi hotel, hotel akan ambil duit kan. Kita bayar charge hotel tadi tu, charge perkhidmatan kepada pihak hotel. Hotel yang kutip. Pihak hotel tadi dia akan bayar kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia lah dalam satu tempoh tertentu. Di bila dia kena bayar. Kita tengok kesalahan yang dilakukan dalam yang pertama, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Kesalahan pertama, boleh didenda 10 kali hingga 20 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan yang kedua, boleh didenda 20 kali hingga 40 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. So ini tertakluk di bawah Akta Cukai Jualan 2018, Akta 806 Seksyen 86/1 dan 86/2. Kesalahan yang kedua, amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Dia elak daripada bayar cukai tadi tapi dia tak tahu, dia tak boleh nak nyatakan berapa amount. Boleh didenda RM50,000 hingga RM500,000 dan dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Ini tertakluk di bawah Akta Cukai Jualan 2018, Akta 806 Seksyen 86/1 dan 86/3. Pihak yang membantu dalam penyediaan cukai yang kurang benar. Pihak ini boleh didenda RM20,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Tertakluk kepada Akta Cukai Jualan 2018, Akta 806 Seksyen 86/1 dan 86/4. Hukuman sama digariskan dalam Akta Cukai Perkhidmatan 2018, Akta 807 Seksyen 71. So, akta ini tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Cikgu nak masuk satu bahagian dalam pengiraan cukai. Kita tengok cukai pendapatan sahaja. Cukai yang selebihnya kita akan sambung pada hari esok. Kita tengok macam mana nak mengira cukai pendapatan. Tadi kita dah tengok kita perlu membuat taksiran sendiri. Sebagai individu yang bekerja ataupun syarikat, kita perlu buat taksiran sendiri, mana perlu mengetahui semua maklumat yang diperlukan. So kat sini kita perlu semak insentif dalam belanjawan terkini. Setiap tahun akan dibentangkan belanjawan 2020. Kat situ lah kita nak tengok apa yang kerajaan bagi insentif kepada rakyat. Perlu tahu berapa jumlah pendapatan,
tahu pengecualian cukai apa, tahu pelepasan cukai apa, okey, dan kita kena tahu apa dia rebate cukai. So kita tengok semua sekali. Okey, first yang pertama sekali adalah kita perlu macam mana kita nak kira hitung pendapatan bercukai. Okey, cukai pendapatan adalah cukai progresif. Mana kalau pendapatan kita tinggi, kadar cukai kita akan tinggi. Maksudnya setiap individu yang bekerja ataupun syarikat yang menghasilkan keuntungan, okey, dia akan berbeza-beza nilai cukai. Okey. So kalau tinggi pendapatan setahun, banyak yang kita kena keluarkan untuk cukai. Itu dipanggil cukai progresif. Maksudnya nilai dia akan naik. Makin besar dia nilai cukai tu akan naik. So cara nak mengira pendapatan bercukai, kita kira jumlah pendapatan tahunan setahun tolak dengan pengecualian cukai. Okay, ini yang kita tengok dalam belanjawan dan juga tolak pelepasan cukai. Apa dia pengecualian dan pelepasan cukai? Kita tengok pertama, pendapatan tahunan kita tengok daripada nilai upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, premium dan lain-lain. So kat sini kalau kita adalah orang yang bekerja, contoh kerja kerajaan, okay, kita akan ada gaji pokok dan juga tambah dengan allowance. So itu adalah jumlah pendapatan. Okay, yang memang kita akan dapat. Kalau orang yang kerja swasta, biasanya ada lagi satu bonus. Okay, bonus tahunan, itu pun kena tambah. Dan kalau kita ada buat sewa kan, sewa rumah ke, kita dapat duit tu, itu adalah pendapatan kita. So kita kena campur semua pendapatan untuk setahun itu. Okay. Tidak termasuk, apa yang tak termasuk adalah allowance petrol perjalanan, kola, allowance perumahan, allowance kerakyaan, allowance perubatan. Okay, ini tak termasuk dalam jumlah pendapatan tahunan yang kita kena kira tu. Okay. Pengecualian cukai perbelanjaan peribadi kepada kerajaan atau sesuatu organisasi. Contohnya kita bagi hadiah, bagi derma atau sumbangan. Okay. Katakanlah awak derma kepada pusat kebajikan. Pusat kebajikan tu pusat kebajikan yang berdaftar di bawah kerajaan. Okay. So boleh di nilai yang kita bayar tadi, nilai yang kita dermakan tadi, sumbangan tadi, kita boleh tolak. Okay, untuk pengecualian cukai. Okay, contoh dia perpustakaan. Okay, derma ke pustakaan, derma kepada badan rawatan kesihatan dan lain-lain. Tapi dia ada had tertentu. Okay, ada had tertentu. Tujuan dia, kenapa kita bagi pengecualian cukai untuk kes-kes yang tertentu ni, hadiah, derma, sumbangan, sebab apa? Sebab kita nak memupuk budaya penyayang, kebudayaan dan juga kesenian. Apa dia pelepasan cukai? Pelepasan cukai ni adalah perbelanjaan untuk kepentingan persendirian atau keluarga. Kita keluarkan duit untuk kepentingan kita. Contohnya, okay, kita keluarkan duit untuk yuran pengajian. Kita belajar kan? So kita dapat pelepasan cukai. Rawatan perubatan. Rawatan perubatan kita pergi hospital, kita untuk demam ke kan, kos rawatan tu kita boleh dapat pelepasan cukai. Dan juga kalau kita sumbang, okay, masuk ke dalam KWSP pun boleh mendapat pelepasan cukai. Berubah-ubah berdasarkan dasar kerajaan atau pengumuman belanjawan tahunan. Itu sebab itulah bila kita akan tengoklah apa yang kerajaan bentangkan dalam belanjawan. Sebab kadang dalam belanjawan tu ada insentif baru dan juga ada yang mungkin yang dia berubah, sebelum ni ada, tiba tak ada. Ataupun sebelum ni tak pernah ada pun dia ada bagi insentif yang baru. So dia akan berubah-ubahlah pelepasan cukai. Berubah-ubah tentang pelepasan cukai. Okey, tadi ingat yang pertama tadi, formulanya yang di atas ni. So jumlah pendapatan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan. Pengecualian dan pelepasan. Okey. So yang kedua, kita nak hitung cukai pendapatan bercukai. Kita kena tahu apa dia pendapatan bercukai. Okey, kita ada jadual kadar cukai. Okay, ditetapkan oleh kerajaan, berubah mengikut polisi dasar kerajaan. Saya kata tadi, peningkatan secara progresif. Cuba awak tengok ke, kalau nampak saya besarkan sikit.
Nampak kan? Saya letakkan, oh sorry. Dia tak lagi. Okey. Kalau tengok kat bawah tu, RM5,000. Okey, banjaran pendapatan bercukai. Maksud kalau gaji tahunan dia, jumlah pendapatan bercukai di pada tahun tu dah RM5,000, dia tak dikenakan cukai. Okey, kurang RM5,000 ke bawah. Tapi bermula RM5,000 dan ke atas baru layak dikenakan cukai. Tapi kalau turunkan ke bawah dan makin turun ke bawah, nilai dia tengok 1 juta tu, 1 juta ni kan. Okey. So nilai yang kena cukai pun lagi bertambah. Sebab tu dia kata peningkatan secara progresif. Okey. Jadual ni memang ditetapkan oleh kerajaan. Okey. So tadi dah tahu dah cukai pendapatan. Yang ketiga kita tengok apa dia rebate cukai. So rebate cukai adalah pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Okey. Rebate cukai ni maksudnya kita boleh tolak apa yang kerajaan bagi, kita dapat rebate tu. Okey, yang ada dua jenis rebate cukai. Yang pertama, pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Bila dia punya nilai tahunan tu tak lebih daripada RM35,000, dia boleh dapat tolakan sebanyak RM400. Itu dipanggil rebate. Okey, yang kedua, sekiranya kita bayar zakat, okey, ataupun zakat fitrah ni oleh warga negara beragama Islam. Kita orang Islam, kita bayar zakat, tak kisahlah mana-mana, contohnya kat sini PPZ kan. Bayar ke pusat pemungutan zakat wilayah, berapa banyak amount yang kita bayar untuk zakat tu, banyak tu lah kita boleh tolak. Kalau kita bayar 1,000 zakat pendapatan, kita boleh tolak 1,000 tadi. Jadi kalau warga negara bukan beragama Islam, dia akan dapat rebate di sini sahaja. Dia tak dapat rebate di bawah ni. Okay, so tadi tolak pelepasan cukai, tolak pengecualian cukai dan kita boleh tolak rebate. Okay, kalau kita layak cukup syarat. Okay, so saya nak tunjuk contoh macam mana cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okay, katakanlah pada tahun tu satu individu A, katakan A, jumlah pendapatan dan allowance tahunan dia adalah RM80,000. Dia bukan bulanan setahun. Okay, dalam satu bulan Januari sampai Disember, RM80,000. Okay, tadi kita kata tolak allowance yang dikecualikan. Okay, allowance yang dikecualikan contoh mungkin dalam allowance tadi ada allowance minyak petrol kan. Cola tadi kita tolak RM15,000. Contoh nilai RM5,000. So kita tolak, sebenarnya jumlah pendapatan tahunan ni hanyalah RM65,000 sahaja. So tolak dengan pengeluaran cukai ketika dia derma kepada perpustakaan daerah. Dia derma sebanyak RM400 kepada perpustakaan daerah. Tadi dia boleh tolak dengan nilai RM400. Kemudian pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni individu A itu sendiri akan tolak RM9,000. So dia ada ambil insurans hayat dan KWSP RM6,000. Tengok kat sini dia ada tulis had. Nampak dia tulis had, ini dia kata had yang tertentu. Okey. Sebab dia bayar nilai dia RM6,000, tidak melebihi daripada RM7,000, jadi dia boleh claim sebanyak RM6,000 tadi. Katakanlah insurans hayat dan KWSP dia adalah nilai dia RM8,000. Tapi maksimum dekat situ RM7,000 je. Jadi dia hanya boleh claim RM7,000 sahaja. Okay. So ini nilai ni semua kita tolak pelepasan cukai. So jumlah pendapatan bercukai. Okay, adalah RM43,800. Macam mana? Okay, nilai RM65,000 ni, RM65,000 di sini tolak dengan semua yang dekat merah, yang merah ni. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5 tu. So nilai dia adalah RM43,800. Itulah kita panggil jumlah pendapatan bercukai. Okey. So kita nak kira, dia belum ini RM43,800 tu bukannya cukai yang dia perlu bayar. Okey. Pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Jadi kita nak kira macam mana, kita akan tengok jadual tadi. Okey, so dia berada pada RM43,000. Jadi nilai dia RM35,000, 1 hingga RM50,000. Jadi yang pertama tadi, RM30,000 yang pertama dia perlu bayar RM600. Ni. So RM600.
So untuk cukai atas baki kita kena tolak. Okay, cukai atas baki tadi dia dah ada 35,000. So berapa baki dia? Kita kena tolak lah 43,800. 43,800 ni daripada nilai jumlah pendapatan bercukai. Okay, darab dengan 8%. 8% kat mana? Kita tengok daripada jadual. Okay. So nilai dia dekat sini 704. Kita bukannya ambil nilai kat tepi ni sebab nilai dia bukannya 15,000 dekat sini. Kalau dia 15,000, dia akan dapat 1,000, dia kena 1,200. Jadi nilai 2 ni jumlah dia adalah RM1,304. So itu adalah jumlah cukai pendapatan dia. Okey, kemudian setiap bulan dia bayar. Okey, dia bayar, dia potong zakat. Dia bayar kepada PPZ. Okey, senilai dia 1,200 setahun. Jadi maksudnya setahun, sebulan dia bayar RM100. Jadi kita akan tolak. Daripada nilai 1,304 ni kita akan tolak dengan 1,200. Jadi cukai yang perlu dibayar hanyalah RM104 sahaja. Okey? Boleh nampak? Boleh faham? Yang di atas ni kenapa kita tolak? Sebab dia ada allowance yang dalam gaji dia, ada allowance yang dikecualikan. Yang tadi saya kata tolak. Kemudian kita kena tolak dengan pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai dan kita tolak dengan rebate cukai. Okay, kalau dia ada zakat lah. Okay, kalau tengok dekat sini 1,304 ni kan, cukai dia tu tak banyak kan, jadi dia tak dapat yang pertama tu, dia dapat yang rebate cukai untuk zakat. Okey. Rebate cukai, rebate cukai potongan zakat ni dia buat secara bulanan kan, secara bulanan. Dan kita ada lagi satu, tadi yang pertama saya kata kalau kita nak bayar, kita bayar setahun ataupun kita bayar secara potongan gaji. Di mana kita panggil potongan cukai bulanan, PCB. Okey, potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Apa tujuan PCB dilaksanakan? Bagi mengurangkan beban untuk membayar cukai sekaligus. Kalau katakanlah cukai setahun kena bayar 1,200 kan, 1,200, kita tak boleh nak bayar 1,200 terus. So kita nak potong bulan-bulanan. So sebulan tolak 100. So tidak membebankan lah. Dan ia tercatat pada slip gaji bulanan pekerja. Okay, ini adalah contoh penyata gaji bulanan. Okay. Ada gaji pokok, ada allowance sebelah tu, sebelah kanan tu ada potongan cukai bulanan. Ada potongan zakat, ada angkasa, ada lembaga haji, lembaga tabung haji kan. Okay. So fokus kita adalah di bahagian kanan iaitu potongan cukai bulanan dan juga zakat PPZ. Okay, potongan zakat secara bulanan ini kita panggil, kita kategorikan dia sebagai rebate cukai. Okay. Kaedah pengiraan adalah secara kaedah pengiraan berkomputer PCB disediakan oleh LHDN. Nilai potongan RM193.65 ni bukan ditentukan oleh kerani ataupun bahagian kewangan company ke kan, bukan. Dia ditentukan oleh LHDN. Dia adalah sistem pengiraan berkomputer. Dia akan tengok kepada berapa nilai gaji kita, dia akan buat perkiraan, itulah potongan bulanan. Macam tu. Okay. So ini adalah setiap bulan sampailah setahun. So kita akan tengok dekat sini yang pertama, kesan PCB. Okay. Kesan apabila berlaku potongan cukai bulanan. Okay. Kalau kita potong cukai bulan-bulan. So katakanlah cukai perlu dibayar 1,300. Setahun tu kita buat taksiran tadi, kita kena bayar 1,300. Okay. Nilai yang kita perlu bayar adalah lebih banyak daripada PCB. PCB tadi kita potong bulan-bulan kan? Okay. Potong bulan-bulan kita potong 1,100 je. Tapi cukai yang kita nak kena bayar lah 1,300. Okay. Adakah cukup ataupun tidak cukup? Nilai PCB 1,100. So nilai dia tak cukup.
kita kena bayar cukai 1,300 tapi duit yang kita dah potong tadi baru berjumlah 1,100. Jadi kita masih berkurangan RM200. Jadi RM200 yang baki yang belum cukup tadi kita kena bayar kepada LHDN. Mana kita kena top up supaya cukup nilai 1,300. Tapi sekiranya potongan cukai bulanan kita adalah lebih besar daripada cukai yang perlu dibayar, contohnya PCB yang kita potong 1,500 tapi cukai yang kita perlu bayar selepas ditaksir adalah 1,000 saja. So kita dah potong lebih 500. Jadi 500 yang kita bayar lebih tadi akan dipulangkan semula kepada akaun penerima. Maknanya kita akan dapat balik semula RM500. So jadi maksudnya kalau kita potong jangan kata dia ambil banyak tak. Kalau dia potong lebih, kita akan dapat balik baki. Tapi kalau dia potongan tadi tidak mencukupi, itu kita kena bayar kepada LHDN. Okey, nampak dekat situ? Okey, kita tengok contoh 4. Okay, contoh ni ada dalam buku teks awak, muka surat 108. Gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Dia juga telah mendemakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk PCB. Soalan pertama, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Yang kedua, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. So kita nak tengok, kan dia ada buat potongan PCB kan, lebih ataupun kurang. So yang pertama sekali kita akan kira. Okey, kita akan kira. Yang pertama kita cari dulu nilai jumlah pendapatan tahunan. So nilai dia RM74,000. Okey, kita akan tolak dengan pengecualian cukai sebab dia ada bagi derma kepada pusat kebajikan iaitu nilai dia RM1,000. Kemudian kita tolak pula pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni individu tadi RM9,000. Rawatan kepada ibu bapa, rawatan dia tadi mana? RM1,250. Okay, hak dia kat sini RM5,000 kan? Okay, so RM1,250. Kalau tengok dekat sini, dia ada insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000. Hak dia RM7,000. So dia boleh ambil nilai yang tertinggi RM7,000 tadi. Okay, insurans perubatan RM4,000. Hak dia. Nilai yang dia belanjakan adalah RM1,325. So kita ambil RM1,325. So jumlah pendapatan bercukai, nilai pendapatan tadi atas kita tolak semua sekali ni. So kita dapat RM54,425. Okey. Ini adalah pendapatan yang pendapatan bercukai. So kita nak kira berapa cukai yang perlu dibayar. Okey, yang ini awak perlu lihat kepada jadual cukai tadi. Okey. RM5,000 yang pertama dia akan nilai RM50,000 pertama tu nilai dia adalah RM1,800. Okey. Cukai dasar dia panggil. Cukai atas baki kita tolak dengan RM50,000 tadi darab dengan 14%. So nilai dia RM619, 50%. So tambah kita akan dapat RM2,419.50. Jadi cukai pendapatan yang dia perlu bayar adalah RM2,419.50. Tapi ini belum lagi tolak dengan rebate cukai. Okey, sekarang ni rebate cukai dia tak ada. Okey, sebab apa rebate cukai tak ada? Sebab tadi rebate cukai ada dua jenis. Yang pertama kalau cukai pendapatan dia lebih kurang dia mana? Jumlah pendapatan RM35,000. So kat sini tak cukup. So dia tak ada. Cikgu nak tanya, Ya. Kejap. Apa dia? kenapa kena darab dengan 14%? Okey, kena 14% tu. 14% tu kena tengok sini kejap. Kita patah balik. Lambat kan macam ni kejap. Saya keluar. Okay, kalau awak tengok kalau awak ada buku teks dengan awak sekarang, awak boleh tengok dekat jadual ni. Okey, jadual ni. Okey.
Kita tengok dekat sini. Nampak tak ni? Ni. Ni. Kita tengok tadi gaji dia kan 54,000 something tadi kan? Okey, bila kita nak kira dia punya cukai yang perlu dibayar, kita akan tengok dekat sini dia punya, ini adalah antara dia punya guideline tu. So yang pertama ni, ni 14% tadi. Kita kena darab. Kejap. Okey, faham. Faham tak? Okey. Nilai tu, nilai-nilai ni kita kena tengok, nak kira tu kita kena tengok pada jadual ni. Okey, kejap dia dah. Kejap. Alamak. Mana tadi? Kat sini kan? Okey, rebate cukai ni dia tak ada, dia tak dapat rebate cukai. Jadi tak ada rebate cukai untuk yang ditolak. Jadi jumlah yang dia perlu bayar cukai adalah nilai yang sama di atas ni. Okey, yang sama kat sini. Sebab apa dia tak ada pun kata dia buat potongan zakat, tak ada kan. Jadi kita tak tolak lah rebate cukai tu. So nilai dia adalah 214950 sen. Okey, soalan yang kedua tadi. Soalan kedua tadi dia kata adakah cukup atau tidak kan? Okey. So kita tengok, dia kata dia bayar PCB. PCB tadi dia tolak bulanan 180 sebulan, dah tempoh 12 bulan tadi, nilai dia adalah 2160. Kalau kita tengok nilai PCB lebih rendah, nilai yang dia dah bayar rendah daripada cukai yang perlu dibayar. Cukai perlu dibayar 2,400. Okey, jadi bayaran cukai adalah tidak mencukupi. Yang dia dah bayar tadi tak cukup. Okey, dia baru bayar RM2,160 sahaja. Jadi dia ada baki sebanyak RM259.50. So baki ni dia perlu bayar kepada LHDN. Sebab apa? Sebab potongan cukai tadi tidak mencukupi. Bermakna bila kita buat taksiran cukai cukai tahunan, taksiran cukai pendapatan, kita perlu bayar jumlah amount yang tepat. Kalau tak cukup RM10 pun kita kena bayar juga kepada LHDN. Kalau kita bayar lebih RM10, LHDN akan pulang balik kat kita RM10 tadi. Okey, macam mana dia pulangkan balik duit? Sebab kita bayar secara atas talian. Kita bayar isi borang pun atas talian, isi hasil tadi. So dia akan accountkan balik kepada akaun pembayar cukai lah. Dia akan masuk semula akaun kita secara online lah. Okey. Biasanya bila kita buat taksiran, kita bayar tu, dia kalau ada baki lebih, maknanya LHDN kita bayar lebih. Jadi LHDN nak bayar balik semula pada kita kan. Okey, dia akan ambil masa lah, bukan kita bayar terus esok dapat duit tu semula baki, tak. Dia ada tempoh lah. Dia akan tengok, dia akan nilai kita punya taksiran tu betul ke salah. Okey, kalau tak ada masalah semua, dia akan adalah dalam masa 2 minggu, 3 minggu, kita akan dapat balik lah baki yang kita bayar lebih tadi. Tapi kalau kita kurang tadi, kita kena bayar dalam tempoh yang ditetapkan lah, kena bayar. Kalau tak nanti kena penalti. Okey, cikgu nak berhenti di sini dahulu, cikgu tak nak sambung lagi. Yang ini sebenarnya masih lagi di bawah cukai pendapatan. So baki dia nanti kita akan sambung pada esok hari. Sampai yang saya terangkan tadi, faham tak? Ada soalan nak tanya? Ada tak siapa-siapa nak tanya? Ataupun semua jelas? Kita belajar hari ni ada berapa kita belajar? Kita belajar sebenarnya, kita belajar semua, kita go through semua jenis cukai. Tapi saya baru terangkan cara pengiraan cukai pendapatan sahaja, baru satu. Ada banyak lagi dalam cukai pendapatan ni, kita akan sambung esok. Okey? Cikgu. Yes, ada soalan apa Mirul? Ya jadual kadar cukai tu kena hafal ke? Saya tak tahu nak cakap, tapi kalau tak silap saya rasanya tak perlu hafal kot. Saya rasalah. Sebab ini adalah tahun pertama kan, tak tahu lagi soalannya macam mana. Tapi kalau tengok daripada pengiraan dia tu,
pada soalan, mungkin dia tanya bahagian kertas 1, mungkin juga dia tanya kertas 2. Jadual tu saya rasa kalau jadual macam tu sama ada dibagi, rasanya kita tak perlu hafal. Sebab jadual tu panjang kan, dan setiap nilai tu berbeza-beza. Biasanya kalau macam tu, lembaga peperiksaan dia akan bagi pada kita kalau kita perlu guna jadual tu. Tapi apa-apa pun, kalau ada makluman baru tentang jadual tu, nanti saya maklumkan. Setakat ni saya pada pandangan saya, dia tak adalah kot kena hafal jadual tu. Perlu, cuma kalau kita nak kira secara manual, kita kena rujuk jadual tu. Okey, kalau macam saya buat taksiran pendapatan saya tak tengok pun jadual tu. Sebab kita guna sistem komputer. Kita masuk, kita just key in je. Berapa jumlah, berapa elan ada, okey, ada tak pengecualian cukai, ada tak kita keluarkan duit untuk zakat, ada tak yang nilai kita bayar derma ke, ada tak kita masukkan. So nanti LHJN tu dia automatik kirakan untuk kita. Berapa, okey, katakanlah 1,200, dia keluarlah bawah tu 1,200. So saya rasa jadual tu tak perlu hafal. Okay, so don't worry lah. Yang lain tak soalan lain. Tak ada Okay, kalau tak ada soalan, kita sambung kelas kita esok.